Tuhan yang bertuah. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada beberapa ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara perpaduan di bawah jagaan Jabatan Perdana Menteri. Setelah saya mendengar beberapa hujah daripada beberapa ahli, maka rata-rata semua bersetuju bahwa perpaduan ini amat penting bagi memastikan bahwa supaya negara kita sentiasa aman dan harmoni. Oleh yang demikian, maka saya berpendapat dengan sentimen yang diluahkan oleh yang berhormat Greg dan juga yang berhormat Lenggung, di mana beliau berkata bahwa Jeplin perlu diberi penambahan peruntukan supaya usaha-usaha memupuk perpaduan terus dilaksanakan melalui jenta seperti rukun tetangga dan skim rundan sukarela. Untuk makluman kita semua, akta yang mewujudkan badan rukun tetangga ini mengatakan bahwa perkhidmatan yang kita perlu daripada ahli-ahli rukun tetangga, termasuklah SRS, ialah sukarelawan. Jadi itu sebenarnya sebab kenapa kita tidak mendapat peruntukan banyak daripada kerajaan. Tapi untuk makluman kita, setiap rukun tetangga mendapat peruntukan 6.000 1 tahun. Dan tetapi walaupun sedemikian, maka saya amat berterima kasih kepada mereka oleh kerana mereka juga bekerja keras dan seterusnya move forward untuk bekerja supaya keberkesanan kerja tugas-tugas mereka itu dapat dilihat. Maka pada masa itu Jeplin sedang bekerja sama dengan pihak-pihak polis dan Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan program perapat atau rondaan awam polis dan Angkatan Tentera, dan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia juga untuk melaksanakan program COSPEN atau Community Sihat Negara. Now, yang berhormat Sekejang juga terus bertanya, berapakah jumlah rukun tetangga di seluruh negara? Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini, maka sejumlah rukun tetangga di seluruh negara as of 30 hari bulan September tahun ini adalah sejumlah 7.684. Manakala SRS pada 30 hari bulan September tahun 16 ini juga adalah berjumlah 4.784. Nah, walaupun kawangan tidak berapa banyak, tapi seperti dalam sebenarnya ucapan baru-baru dalam penggulungan itu, maka ini tidak melunturkan semangat mereka untuk meneruskan tanggung jawab yang diamanat kepada mereka, oleh sebab mereka semuanya menyadari betapa pentingnya perpaduan di kalangan rakyat yang berbagai kaum di negara kita ini. Maka sedikit sebanyak kita beri juga kepada mereka seperti peralatan, kita beri juga kepada SRS peralatan. Selain daripada itu, kita juga memberi insentif seperti insurance coverage kepada keluarga di mana yang telah mengalami kemalangan dan juga kematian bila mana mereka menjalankan tugas, dalam menjalankan tugas atau tidak menjalankan tugas, walaupun mereka asal sejak mereka itu ahli rukun tetangga. Dan setiap tahun juga
kita memberi pengiktirafan kepada mereka, memberi pengiktirafan kepada rukun tetangga yang membuat kerja begitu cemerlang sekali. Mereka merasa bangga oleh kerana kita iktirafkan kepada mereka. Tuan Yang Dipertua, memandangkan semangat rukun tetangga begitu aktif sekali. Maka saya amat berterima kasih kepada mereka, oleh sebab keberkesanan kerja mereka itu dengan inisiatif, dengan kerja-kerja lain untuk menyampaikan perpaduan itu, menyampaikan mesej tentang betapa pentingnya perpaduan, mewujudkan tali persaudaraan di antara beberapa kaum itu. Maka keberkesanan kerja mereka itu boleh dilihat. Pada tahun ini, sejak bulan Januari sehingga September 2016, kurang lebih 5.666 kes telah ditangani oleh mereka. Harus difahami bahwa mereka ini tidak mempunyai kuasa untuk menyelesaikan di mahkamah. Tetapi kerja mereka itu ialah untuk mediate, mencegahkan kelakuan-kelakuan yang tidak diingini. Selain daripada itu, satu kajian juga telah dijalankan. Kajian rasa selamat untuk tempuh Januari sehingga Jun tahun 2016. Dan dapatan kajian itu menunjukkan sebanyak 92,38% responden merasai selamat dengan kehadiran SRS. Ini berarti mereka membuat kerja mereka dengan bersungguh-sungguh. SRS merunda di kawasan kediaman mereka. Tuan Yang Dipertua, itu sebenarnya keadaan rukun tetangga kita. Dan selain daripada itu ada Yang Berhormat Beruas bangun. Okey, Beruas. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang Dipertua. Saya ingin mendapat pandangan dan juga kalau boleh tindakan pihak kerajaan berkenaan dengan sukarelawan rakyat yang memang kita sangat berterima kasih kepada mereka yang menjaga keselamatan. Tapi saya dapati sekarang sekurang-kurangnya ada 4 jenis badan yang cuba menolong pihak polis menjaga ketenteraman awam ataupun mencegah jenayah dilakukan. Satu tadi dinyatakan rukun tetangga, kedua SRS, Tim Rondaan Sukarelawan. Kemudian kita ada rela, dan di banyak kawasan juga ada apa yang kita panggil community policing. Yang di mana mereka, di tempat saya ada 2 grup yang memang sangat berkesan. Setiap ahli ada satu walkie-talkie. Biasanya mereka sampai sesuatu tempat itu tangkap pencuri, penjenayah sebelum polis sampai. Ini memang kita sangat menghargai. Jadi yang saya nak tanya pihak kerajaan ialah keempat-empat jenis ini sukarelawan, adakah kerajaan berniat untuk menyelaraskan supaya setiap the role apapun tugasan mereka, kalau boleh dijelaskan, kerana ada banyak kali timbul masalah di mana community policing ini dikatakan tidak ada kuasa menangkap, kalaupun menangkap sesuatu dalam sesuatu keadaan yang berbahaya, kalau mana-mana anggota tercedera atau terbunuh, ramai mereka tak ada insurans. Jadi kalau boleh untuk rukun tetangga, SRS, rela dan juga community policing ini, kalau boleh ada satu polisi di mana kerajaan akan memberi bantuan dari segi peralatan, nyatakan kuasa-kuasa mereka dan juga bagi perlindungan kepada mereka dari segi insurans kalau apa-apa berlaku.
kerana takut nanti sudah berlaku kecederaan ataupun mana-mana yang mati kerana menjalankan tugas, ataupun ada kala dia mana-mana ahli ini mungkin boleh didakwa di mahkamah kerana salah guna kuasa apabila menangkap seorang penjenayah dan di dalam satu kes di Sitiawan di mana yang disyaki itu mati kerana kekerasan yang dilakukan oleh anggota yang menangkap pencuri berkenaan. Kalau boleh ada satu, saya cadangkan kalau boleh kerajaan adakan satu polisi. How you can help them, peralatan, menyatakan kuasa mereka dan juga dari segi tanggungjawab apakah must be very clear and dia mesti dapat perlindungan. Terima kasih. Ya, yang berhormat Berwas, ucapan terima kasih. Seperti menakta sedia maklum, bila mana sejak kita bekerja sama, hasil dia dapat kelihatan dengan ketara. Apabila kita bergotong royong pun begitu juga. Jadi dari pihak rukun negara dan rukun tetangga dan juga SRS, sememangnya kita galakkan mereka untuk bekerja sama. Sama ada polisi atau tidak ada, mereka tahu sebenarnya bidang kuasa mereka masing-masing. Contoh dia, pihak SRS ini hanya menjaga kejadian sesuatu perkara itu. Kalau ia meneruskan dan menjadi jenayah sudah, mereka hanya mempunyai kuasa untuk menangkap, selepas itu action will be taken by the police. Jadi kita akan serahkan kepada polis. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tertentu. Oleh kerana kami minta setiap ada yang terdapat di komuniti itu, seperti pengurus IJK, persatuan di kampung, rela dan sebagainya, kita minta mereka bekerja sama. Jadi tiada masalah. Mungkin kalau ada yang melampau sudah untuk menjalankan dia punya kuasa itu, that you will not compromise. Mesti kita ambil tindakan. Kalau mereka sudah melampau untuk menjalankan tugas salah guna kuasa, abuse the power that they have been given by the law. See? Kita akan mengambil tindakan. Tuan Pertua. Ya, Yang Muhammad Sekejang bangun. Betul. Ya, sekejap. Terima kasih, Datuk Fungsi. Saya nak tanya dengan Menteri, terima kasihlah penerangan berkaitan dengan KRT, SRS yang Menteri sebut. Memang kalau di kawasan komuniti, terutamanya dalam kawasan parlimen saya, memang mereka ni banyak membantu, terutamanya berkaitan dengan SRS. Saya membangkitkan isu ni kerana saya mendapat aduan, ada beberapa KRT dan SRS ini yang katanya juga bergiat aktif, tapi mereka tak dapat peruntukan yang Menteri sebut tu, 6,000 setahun. Dan saya nak tanya juga kepada Menteri, adakah SRS juga diberikan peruntukan yang sama untuk geran tahunan? Dan kalau diberi, berapa jumlahnya dan kenapa dia berbeza dengan KRT? Adakah kerana KRT tubuh dulu baru SRS tubuh, dan mana yang ada KRT dapat 6,000, yang ada SRS kadang-kadang tak dapat peruntukan geran daripada pihak kementerian? Dan siapa sebenarnya yang menentukan sama ada KRT dan SRS ni yang sebanyak 7,000 lebih, 4,000 lebih KRT dan SRS ni untuk layak menerima geran? Adakah daripada Jabatan Perpaduan sendiri yang menilai atau bagaimana? Dan bagaimana yang dikatakan mereka ni aktif atau tidak? KRT yang aktif tu bagaimana? SRS yang aktif tu bagaimana? Yang tak aktif tu bagaimana? Sebab dia tak layak dapat geran. Terima kasih, Datuk Fungsi. Terima kasih Yang Hormat Sekejang. Sebenarnya peruntukan 6,000 itu hanya diberi kepada rukun tetangga. SRS ini merupakan satu badan di bawah rukun tetangga. Jadi mereka pun juga bergantung semata-mata daripada peruntukan 6,000 yang diberi kepada kawasan rukun tetangga itu. Tapi kami minta supaya setiap SRS itu
diberi sekurang-kurangnya 2.500 untuk memberi peralatan dan sebagainya. Saya senang hati mendengar di mana beberapa ahli yang berhormat membantu juga rukun tetangga dan juga SRS ini memandangkan bahwa mereka ini kadang-kadang bekerja malam mulai daripada jam 10 sehinggalah jam 4 pagi-pagi untuk menjaga keselamatan komuniti setempat. Jadi Yang bermak putatan dengan garangnya bangun. Sabar yang bermak putatan. nanti sekejap Pak, saya belum habis Tengok lagi mukanya jawab macam kepada mau si makan. Kijang. Jadi daripada itu Saya ikut peraturan mesyuarat. Ya, sila. semangnya kita mengharapkan dan dalam pada kita untuk memperkasahkan lagi rukun tetangga itu. Saya telah memberi arahan kepada pegawai-pegawai tertentu untuk membuat satu kertas kerja untuk memperkasahkan lagi tutung rukun tetangga. Bukan saja rukun tetangga, tapi di bawah rukun tetangga dia mempunyai RAC. Dia mempunyai jiran wanita, jiran pemuda, orang tua pun juga ada termasuk di sana. So, saya percaya semua ahli-ahli yang berhormat melihat rukun tetangga itu merupakan satu badan di akar umbi dan satu badan yang begitu penting sekali untuk menjaga bukan sejak keselamatan tapi memastikan bahwa tempat kita itu aman dan harmoni juga. Oke, kita tahu. Ya, sila putatan. Terima kasih. Saya memang ikut peraturan mesyuarat. Bukan macam Bukit Kentang. Ini putatan ikut sebelah petang, tapi Sama kalau sebelah pagi, Galang Patah pun tidak ikut peraturan mesyuarat. Kalau- Selalu tidak ikut. ya kalau masa live secara langsung susah nak ikut. Yang itu saya setuju. Apa? Makcik pun mengacau juga. Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Doktor akan datang. Ya. Datuk Menteri. Doa. Ya. Dalam kawasan saya, di mana juga yang berhormat Menteri Bermaustatin, sungguh aktif. Sungguh aktif, KRT ini, SRS ini memang sungguh aktif. Aktif kerana wakil rakyat dia selalu kena minta duit. Sampai kita kena heret. Kena heret untuk membuat rondaan sampai pukul 4 pagi. Bayangkan, dia bikin sengsara sama wakil rakyat. Tapi oleh kerana Pesuruhjaya Polis Negeri Sabah juga turut bersama, terpaksalah saya ikut. Saya pakai baju rela pada ketika itu. Jadi saya Menteri, peruntukan yang 6.000 itu, saya lihat KRT, SRS, orang yang sama. Jadi di mana yang sebenarnya di bahagian ini, Datuk Menteri? Dan kalau boleh Datuk Menteri, ini amat penting untuk memupuk perpaduan, tidak kira kaum, tidak kira agama, tidak kira warna di kawasan perumahan. Saya harap peruntukan yang 6.000 itu tidak mencukupi untuk 1 tahun. Karena aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan itu terpaksalah minta rukut-rukut daripada wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tidak ada duit, habislah. Datuk Menteri, cuba kasih tambah itu peruntukan. Tuan Ketua, sebentar tadi saya sudah bercakap bahwa semangnya peruntukan itu tidak mencukupi. Dan saya juga ada berkata sebentar tadi bahwa sekarang kita sedang membuat satu kertas kerja untuk memperkasakan lagi rukun tetangga. Dan berasaskan daripada itu, saya berharap sangat ini akan dikemukakan kepada kerajaan untuk dipertimbangkan. Jadi memandangkan hakikat bahwa kerja-kerja rukun tetangga ini, itulah kadang-kadang bila tidak ada cukup peruntukan. Itu semua saya tahu itu. Dan saya juga minta kerjasama daripada semua ahli-ahli yang berhormat supaya bekerja sama untuk membantu rukun tetangga. Dan itulah mungkin
banyak rukun tetangga yang datang pada ahli yang berhormat daripada Putatan minta pertolongan. Tapi mereka boleh, satu hari nanti mereka pun boleh membantu kepada ahli yang berhormat daripada Putatan dan juga semua ahli-ahli yang berhormat untuk mengamankan tempat itu. Bila mana kita aman, saya percaya senanglah bagi kita untuk merancang sesuatu yang boleh memajukan community itu dan khususnya boleh memajukan kita punya negara ke tahap kemajuan yang kita idam-idamkan selama itu. Tuan Yang Dipertua, tidak banyak lagi isu yang saya sentuhkan di sini, yaitu berkaitan dengan Kanawit sebentar tadi. Kanawit ada minta berkaitan, minta tahu berapakah rukun tetangga di kawasan beliau di Kanawit. Oh, berapa tabika perpaduan yang didapati di kawasan Kanawit sebentar tadi. Tuan Speaker, nampaknya itu fakta itu saya ada sebentar tadi, nampaknya sudah tidak ada. Tapi saya akan memberi itu cara bertulis lah. Dia minta tahu, dia bilang berapa tabika perpaduan di Kanawit dan di Sarawak pada keseluruhannya berapa dia cakap. Dan kalau saya tidak silap, hanya satu saja terdapat tabika perpaduan di Kanawit dan juga satu guru dan juga satu pegawai di situ. Di Sarawak ini saya akan cek terlebih dahulu berapa keseluruhannya. Menteri. Ya, Kanawit bangun. Ya, only one, satu saja. Itulah saya mohon untuk ditambahkan lebih banyak lagi sebab seperti yang saya cakap tadi di kawasan pedalaman luar bandar inilah yang kita kekurangan. Sebab kalau di bandar kita banyak swasta membangunkan tadika-tadika ni. Jadi kalau dapat Menteri mohon banyak lagi peruntukan untuk menubuhkan banyak lagi tabika perpaduan bersama dengan Kemas dan juga mengadakan perkhidmatan yang sama. Ya, mohon. Ya, terima kasih, kita akan mengkaji ke atas keperluan ini, tapi sembangnya perlu. Tapi banyak perkara yang kita nak pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita mendapat kelulusan daripada kerajaan, yaitu berkaitan dengan kawasan. Seandainya kawasan itu ada tanah itu atau tidak ada. Dan selain daripada itu, kalau kita mengambil tanah itu atau diserahkan daripada lain jabatan persekutuan ke Jepnin untuk membangun rukun tetangga, maka karena bagi kita untuk mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri terlebih dahulu untuk menukarkan kegunaan tanah itu. Menteri. Ya, Kota Raja bangun. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin merujuk kepada tadika perpaduan ini. Saya nak tanya Menteri, kita ada beberapa jenis tadika ataupun praschooling ya. Kita ada permata, kita ada tadika perpaduan, kita juga ada kemas. Ya, jadi saya nak tanya, apa beza tadika perpaduan daripada permata dan kemas? Dan kedua ialah tadika perpaduan ini dia bagaimana statusnya, semakin banyak, lebih banyak ditubuhkan ataupun semakin kurang? Kerana dalam kawasan saya tengok ada satu saja tadika perpaduan dalam Kelang tu ada satu je. Jadi minta penjelasan. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya kita punya tugas itu untuk mewujudkan tadika perpaduan adalah tertumpu di kawasan-kawasan bandar. Oleh sebab di situlah terdapat berbagai kaum. Kalau itu lain tempat itu di rural area, di kampung-kampung dan sebagainya, ia akan it will be look after by Kemas.
Dan hanya ada punya perbezaan sedikit itu ialah berkaitan dengan kandungan apa yang kita ajar kepada mereka. Bagi tabika perpaduan, as it name implies, kita memberitahu pada anak-anak kita untuk memahami budaya lain orang, memahami supaya mereka ini sebenarnya hanya satu saja, satu Malaysia saja. Itu yang kita ajarkan kepada mereka, selain daripada mendapat pengertian, menghayati rukun negara dan sebagainya. Supaya mereka apabila membesar, they can develop the sense of patriotism to king and country. Ini sebenarnya dia punya perbezaan. Terima kasih. Yang Berhormat Farid Sulong bangun. Yang berhormat, saya pun nak tanya terima kasih di atas penjelasan mengenai perbezaan antara tadika perpaduan, kemas dan segalanya. Dekat kawasan saya sekurang-kurangnya ada 3 dan saya melihat mereka ni sangat aktif sehingga mewakili negeri Johor untuk peringkat kebangsaan sekiranya ada pertandingan. Jadinya saya akur yang berhormat tadi ada maklumkan bahawa bajet dari segi bajet tahun ni agak berkurangan. Tetapi saya kira berdasarkan apa yang saya nyatakan tadi, kejayaan-kejayaan setengah daripada sekolah perpaduan ini, patutnya sekolah ini diberi kelebihan, bermaksud dari segi peruntukan sekolah-sekolah yang ini tidak ke belakang. Kita tak boleh ambil kira sekolah ni dengan sekolah lain. Saya harap dapat pertimbangan daripada pihak yang berhormat Menteri. Saya daripada kawasan Parlimen Pak Sulong. Yang sekolah saya di kawasan Parlimen Pak Sulong. Terima kasih yang berhormat. Harap dipersetujui dan dimasukkan dalam bajet. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, boleh saya sambung? Ya, Yang Nanti, nanti. Saya hanya memberi komen sedikit tentang Farid Sulong tadi. Itu saya tidak mau ulangi sekali lagi. Tapi saya minta juga supaya itu dimasukkan dalam sebuah penjelasan. Boleh. Sila Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk. Farid Sulong sudah jadi menteri ya? Sila. Ya, Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya perbezaan secara spesifik di antara tabika perpaduan dengan taska permata perpaduan secara spesifik. Sebab saya rasakan dua-dua ini menggalakkan perpaduan. Dan jabatan yang berhormat, kalau ada tabika perpaduan, saya nampak saya boleh memahami. Tetapi mengapa wujud juga taska permata perpaduan? Saya nampak macam benda yang sama bertindih 2 kali. So sepatutnya taska permata perpaduan tidak perlu diwujudkan dan dana itu diberikan sepenuhnya kepada tabika perpaduan. Minta penjelasan sebab saya amat keliru dengan kewujudan 2 bahagian ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang berhormat, saya berpendapat tidak perlu kita keliru. Kita sedia maklum sendiri bahawa kedua-dua ini ialah menjalankan tugas. Kalau ada satu badan yang untuk mempromosikan perpaduan, satu pihak juga akan menjalankan perpaduan. Bukankah itu cukup baik? They will be complementary to each other. Dan kita punya hasrat untuk mewujudkan, meningkatkan, memantapkan lagi perpaduan daripada sejak kisah lagi semangnya kuat. So, I don't think ada pertindihan. Semua barangkali dia punya subjek-subjek saja. Seperti di permata perpaduan, seperti mana saya tahu, they look after the quite dia punya pemikiran budak tu mungkin not that brilliant as the other. Walhal kitabnya ini ialah untuk mempromosikan juga bersama-sama dengan permata. So, if they complement each other, apa salah dia? Ya Berhormat Menteri, saya galakkan perpaduan. Setiap tadbika ke kemas ke permata ke boleh mempromosikan perpaduan. Persoalannya dana dari mana? Terima kasih. Itu persoalan saya lebih spesifik. Terima kasih. Yang Berhormat Kulai. Boleh? Ya, sudah.
Terima kasih Lepas Datuk. Yang Mohd Kulai, Yang Mohd Menteri sudah habis ya. Terima Sila. kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Menteri. Saya nak tanya, saya rasa ini perpaduan perlulah diraja bukan sahaja di taska perpaduan, tetapi dikemas juga dan juga di dalam permata. Saya rasa ini adalah satu nilai yang cukup penting untuk kesemua budak-budak di Malaysia. Jadi kenapa kita perlu ada 3 bahagian untuk pendidikan pre-sekolah ataupun pra-awal ini untuk budak-budak kita? Bukankah lebih baik kalau kita wujudkan satu silibus yang sama untuk kesemua budak-budak di Malaysia dan dikendali di bawah Kementerian Pendidikan? Kenapa saya rasa Jabatan Perdana Menteri campur tangan dengan hal rewah pendidikan kepada budak-budak ini? Inilah soalan saya. Ya, kami akan memberi perhatian sajalah. Thank you so much. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Saya jemput Yang Mohd Datuk Joseph Entulu Anak Beluan